Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita. Tetapi sebelum itu kita mulakan dengan perkembangan terkini yang baru saja kami terima, iaitu berkenaan dengan kadar ataupun angka jangkitan positif harian COVID-19, di mana Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah memaklumkan bahawa sebanyak 18,815 kes positif COVID-19 dilaporkan di seluruh negara, menurun sedikit berbanding semalam, iaitu 19,495. Dan kata Tan Sri Dr. Noor Hisham, pertambahan itu bermakna jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di dalam negara adalah 2.49 juta, dan Sarawak masih kekal tertinggi iaitu 3,660 kes, dan Selangor 2,718 kes baru. Sementara peratus kumulatif pemberian vaksin sehingga 15 September adalah kalau kita saksikan populasi dewasa keseluruhannya 92.5% telah pun menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin, dan 76.2% populasi dewasa juga telah menerima vaksinasi lengkap ataupun telah mendapat 2 dos suntikan vaksin. Dan pastinya butiran perincian data-data harian ini akan kami bawakan dalam buletin Awani di jam berikutnya di Awani 7.45 dan juga di astroawani.com. Baik, dalam masa sama kita saksikan hari ini merupakan hari pertama untuk program rintis gelembung pelancongan di Langkawi mula dibuka, dan serentak itu juga banyak laporan kami bawakan. Tetapi itu Nun jauh di utara sana. Kita nak lihat di kawasan di sekitar Lembah Kelang ini. Kita lihat semalam Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada memberikan pengumuman di mana negeri-negeri di fasa 2, 3 telah diberikan sedikit kelonggaran, terutama dari sektor sosial, di mana banyak kawasan-kawasan rekreasi telah mula dibuka, dan antara yang menjadi tumpuan pastinya kawasan yang dekat dengan alam semula jadi. Ada yang pergi ke air terjun, ada yang pergi berkelah dan sebagainya. Tetapi kalau anda sempat melayari laman media sosial, pasti ada ternampak laporan-laporan ataupun mungkin visual kawasan-kawasan yang sesak dengan orang ramai yang tidak melepaskan peluang bercuti hujung minggu ataupun apabila kelonggaran diumumkan. Cumanya salah satu kawasan yang kita nak lihat di sini adalah di Sungai Pisang, di Gombak. Kalau kita lihat sebelum ini penuh ramai yang memilih untuk pergi ke sana, tetapi hari ini kita difahamkan kawasan itu lengang, kosong. Jadi apa ceritanya? Kita nak bersama dengan wartawan kami Raja Hisham Raja Zahid yang sempat membuat tinjauan di Sungai Pisang pagi tadi. Raja Hisham, kalau boleh kongsikan apa sebenarnya yang berlaku hari ini? Sungai Pisang tu buka ke tak buka ke sebenarnya, ke memang tak boleh sebenarnya? Okey, isu Sungai Pisang ni telah berlega sekitar 2 ataupun 3 hari lah. Bermula 14 September baru ni, satu video di mana menunjukkan betapa ramainya orang ramai yang berkumpul di situ, berkelah mandi-manda dengan begitu bebas ke pesta, yang mana tidak ada langsung penjarakan sosial dan sebagainya. Ia menimbulkan satu rasa yang tidak senang di kalangan masyarakat kita, terutamanya di kala pandemik ini. Walaupun sesungguhnya diberi kebenaran dan akan kelonggaran SOP itu beberapa sudut, tetapi pengabaian itu amat dikesali. Dan menyedari apa yang berlaku 2-3 hari ini susulan tularnya video tersebut, pihak berkuasa mengambil tindakan segera mungkin, memandangkan hari ini adalah hari cuti umum, hari Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, rakyat Malaysia ini adalah antara tempat-tempat air terjun, tempat perkelahan, tempat rekreasi, taman-taman, itu adalah antara yang menjadi tumpuan lah ketika cuti umum di kalangan rakyat Malaysia ini. Dan kita mengikuti rapat isu-isu ini, memandangkan dia membabitkan SOP yang walaupun kita tahu sejauh mana kelonggaran itu diberikan, tetapi kita mahu lihat sikap kendiri dan kesedaran masyarakat kita itu sendiri, sejauh mana mereka menjaga tata susila mereka, SOP mereka. Dan saya ke sana lebih kurang jam 10 pagi, melihat sepanjang laluan bermula daripada Batu 12 sehinggalah sampai ke Sungai Pisang tu, di mana tempat lokasi dia tularnya video tersebut. Kita boleh lihat deretan kereta yang begitu ramai, aktiviti yang begitu banyak, basikal, motor dan sebagainya lah. Tetapi ketika kita sampai itu, pihak berkuasa ada beberapa agensi lain, antaranya PDRM,
Jabatan Kesihatan, Jabatan Perhutanan Negeri Selangor sama-sama berganding bahu bagi menyuraikan mereka. Dan ini sesuatu yang kita nak salahkan pun kita tak tahu di mana border dia sebenarnya, sepadan dia tu. Kenapa kena surai? Sebenarnya boleh ke tidak boleh sebenarnya berkelah ni? Sebab kita dimaklumkan SOP ada yang menyatakan boleh aktiviti outdoor dan juga indoor. Tapi apabila berkelah ni tak boleh pula. Saya lihat tadi visual yang dipaparkan ini ada gambar anggota polis dan tak boleh masuk. Apa sebenarnya boleh ke tak boleh ni berkelah? Okey, sebenarnya berlaku kekeliruan dalam pengumuman SOP terbaru kelonggaran-kelonggaran tertentu, terutamanya membabitkan soal rekreasi dan sebagainya, kerana di dalam itu memang termaktub bolehnya melakukan riadah outdoor, sukan, kan. Tetapi sebenarnya apa yang dimaklumkan kepada kita menerusi Pejabat Perhutanan Negeri Selangor, rekreasi dan juga riadah yang termaktub dalam SOP terbaru yang diumumkan itu tidak membabitkan lokasi-lokasi hutan simpan di Selangor. Itu yang menjadi isunya sebenarnya, dan Pejabat Perhutanan Negeri Selangor mengakui berlakunya kekeliruan di kalangan orang ramai dalam memahami SOP ini, kerana SOP yang dikeluarkan adalah memberi kebenaran untuk kita beriadah, tetapi tidak membabitkan sebarang aktiviti di dalam ataupun di dalam kawasan mana-mana kawasan hutan simpan negeri Selangor, termasuk air terjun dan sebagainya lah. Apatah lagi berkelah dan melakukan aktiviti berkemah. Sebab saya pergi tadi pun memang ramai yang berkemah pun ada, air di situ pun ada, dan alhamdulillah dalam tempoh 45 minit ke sejam mereka yang begitu, saya nak masuk ke Sungai Pisang tu sendiri sudah tidak dibenarkan kerana dia sudah menutup semua kawasan dan berlaku proses untuk menyuraikan mereka yang berada di dalam tu. Dan saya pergi ke sebelah tu, alang-alang tu, antara tempat yang menjadi tumpuan juga, dan memang bersusun kereta dalam 30 ke 40 kereta memang sedang keluar daripada tempat rekreasi yang seperti mana dalam visual ni. Ini adalah salah satu tempat air terjun yang menjadi tumpuan. Dan mereka, saya memuji juga tindakan pihak berkuasa bagi operasi bersepadu hari ini, kerana memilih untuk mengambil pendekatan untuk menasihat dan menyuraikan dan memahamkan mereka SOP terbaru yang sebenarnya, apakah kekeliruan yang berlaku di kalangan orang ramai sebenarnya. Ya, dan dalam masa sama juga kita perlu faham, ini satu perkara yang perlu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, bahawa kawasan dalam hutan simpan kekal ini tidak dibenarkan beroperasi ataupun tidak ada sebarang aktiviti ataupun permit aktiviti tidak akan diluluskan dalam Pelan Pemulihan Negara Fasa 2 ini. Dan ini juga yang dijelaskan. Saya difahamkan Raja Hisham ada menemu bual pegawai hutan daerah Selangor Tengah yang memberi penjelasan, memberi pencerahan terhadap kekeliruan ini, sebab apabila kita dimaklumkan aktiviti luar sudah boleh buat, jadi inilah semua berpusu-pusu, walaupun kita tak tahu kawasan kita begitu sebenarnya kawasan hutan simpan kekal yang kena ada permohonan, dan sebenarnya dalam PPN fasa 2 ni tak ada kelulusan lagi. Baik, kita dengarkan temu bual yang saya rakapkan lebih awal bersama pegawai perhutanan daerah Selangor Utara pagi tadi lah. Okey, sebenarnya ada kekeliruan di situ. Okey, SOP yang dikeluarkan MKN tidak termasuk aktiviti rekreasi dalam hutan simpan. So, Jabatan Perhutanan Negeri Selangor sendiri pun masih tidak membenarkan sebarang aktiviti rekreasi dalam hutan simpan. Contoh yang kita tengok tular sebelum ni di Sungai Pisang. Okey. Kami sekarang ni Jabatan Perhutanan Negeri pun sedang menunggu SOP yang terkini untuk kebenaran aktiviti rekreasi dalam hutan simpanan kekal. Big Q King. Baik, individu yang kita temu bual itu sebentar tadi, Hakim, adalah merupakan pegawai hutan daerah Selangor Tengah, iaitu Tuan Khairul Nizam Muhammad, yang turut sama meninjau operasi menyuraikan kelompok orang ramai yang berkunjung ke kawasan rekreasi di sekitar Gombak itu tadi. Ada 6 kawasan yang diberi tumpuan pada operasi bersepadu hari ini, Hakim.
Raja Syam, kalau kita saksikan satunya selain daripada video yang tular tu juga kita saksikanlah bagaimana mentaliti segelintir kita ini apabila berada di tempat awam berkelah. Satu perkara yang mungkin orang lupa adalah menjaga kebersihan alam. Mungkin dah lama tak keluar rumah, apabila keluar lupa macam mana boleh jaga rumah bersih. Macam itu juga kita perlu menjaga kebersihan di kawasan alam luar ini, terutama di kawasan hijau semula jadi ini. Sepanjang Raja Syam melakukan tinjauan itu, bagaimana soal kebersihan? Ataupun mungkin sejak beberapa hari lepas ada sesuatu yang ditinggalkan oleh pengunjung-pengunjung ini? Dia sebenarnya Hakim tidak perlu 2-3 hari lepas. Sebenarnya apa yang saya pergi tadi pun sudah cukup memberi gambaran sebenarnya. Sebab ini antara yang secara pribadinya sebagai wartawan dan juga sebagai individu, antara yang perkara yang kita kesalkan. Jika saya perhatikan sepanjang pemerhatian pada operasi yang berlangsung pagi tadi, pertama, penjarakan sosial memang tak ada. Ya. Kedua, pemakaian mask juga kebanyakannya hampir 90% tidak memakai mask. Dan yang ketiga, setelah menggunakan taman rekreasi, pusat-pusat rekreasi ataupun tempat perkelahan itu juga dan sebagainya, faktor kebersihan yang seharusnya kita jaga, walaupun kita memahami ialah dah lama duduk stagnant kan, kata orang, memang kita memahami keperluan itu, tetapi dalam masa yang sama ia tidak memberi maksud untuk kita mengabaikan civic kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Dan lebih malang, kalaulah andai kata Hakim satu hari nanti dibenarkan melakukan aktiviti, sebarang aktiviti berkelah, mandi-manda, berkemah di tempat hutan simpan yang biasanya menjadi tumpuan ini, itu pun tidak bermakna kita boleh mengabaikan SOP kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab ataupun dalam menjaga kita untuk mengawal jangkitan pandemik COVID-19 ini walaupun diberi kebenaran nanti. Dan saya mengharapkan ada sesuatu yang bermanfaat dan berfaedah yang boleh kita ambil pengajaran daripada penularan video insiden Sungai Pisang itu. Dan apa juga pemerhatian kita pada hari ini, saya dan juga seperti mana yang pegawai perhutanan itu katakan tadi, walaupun pun yang berlaku seharusnya soal faktor SOP dalam menjaga kendiri dan civic itu tidak boleh diabaikan dalam apa jua keadaan. Okay. Ya, pastinya soal kesedaran civic itu perlu kita bawa, simpan dalam diri kita walau ke mana kita pergi pun. Tapi yang paling penting adalah dapatkan maklumat tepat lebih awal lokasi-lokasi yang kita kunjungi, kerana walaupun dengan contoh, saya ambil contoh gelembung pelancongan di Langkawi ini pun, walaupun dengan pelbagai prosedur dan garis panduan, ada juga difahamkan terdapat kes yang positif. Walaupun mereka yang nak pergi itu dah kena lengkap 2 dos vaksinasi, ada SOP kena beli, menempah penginapan dan segala aktiviti secara dalam talian. Tapi ini juga risiko yang masih lagi wujud, apatah lagi di kawasan-kawasan yang seperti Raja Syam kunjungi tadi ataupun buat tinjauan di Sungai Pisang itu yang memang tak boleh beroperasi pun. Bagaimana pula dengan soal peraturan dan SOP-nya, hanya bergantung kepada kesedaran civic dan juga kawalan kendiri. Jadi semak dulu boleh atau tidak anda melakukan aktiviti yang anda ingin lakukan, dan keduanya pastikan keberadaan anda itu dalam keadaan selamat, adanya kawalan kendiri. Dan terima kasih sekali lagi kepada Raja Syam Raja Zahid berkongsi tinjauan yang dilakukan di Sungai Pisang pagi tadi. Jadi kesimpulannya Sungai Pisang tak boleh pergi, Raja Syam? Tak boleh. Setakat ini ditutup untuk umum. Bukan Sungai Pisang je, semua kawasan membabitkan hutan simpan di semua daerah Selangor ini ditutup. Mandilah air terjun, shower dekat rumah. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.